Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita bertemu kembali dengan, satu lagi tajuk, tajuk yang, cakap yang agak penting, untuk, penjagaan suatu kualiti daripada ternakan lah. So, tajuk hari ni adalah pemerahan susu ternakan lah. So, macam mana nak tahu dengan, kaedah pemerahan kita yang betul, adakah prosedur-prosedur kita betul, dari situ kita akan tengoklah dari, slide ni nanti. So, kita teruskan. Tengok, susu bukan sumber makanan utama yang mendapat permintaan tinggi. Okey, kalau kita lihat di sini susu memang betul, ni sumber makanan yang, tinggilah. Sebab apa? Kalau kita tengok, di negara luar pun keperluan, untuk kalau tengok di negara kita sendiri pun permintaan susu adalah sangat tinggilah sehingga kita tak cukup, kita terpaksa, import lagi susu, daripada luar negara, susu yang terpasture daripada luar negara masuk ke Malaysia ni untuk kita importkan. That's why tidak mencukupi. Okey, yang kedua, susu yang terbaik adalah daripada ternakan yang terbaik. Ya, memang betul. Kalau kita hasil daripada baka yang terbaik, susu dia sangat terbaik. Kalau kita tengok kan, kalau kita bakar daripada baka Friesian, uh, dia adalah susu yang sangat-sangat cantik lah. Friesian Sahiwal ke adalah sangat-sangat cantik. Tapi kalau kita pakai LID, Local India Dairy, mungkin kualiti agak kurang sedikit lah. Okey, kita pergi next. Okey, ini adalah baka-baka tenusung. Kita tengok yang di sebelah kanan tu, adalah, Jessie. Okey, Jessie ni pun daripada bukan baka tempatan, baka luar negara. Kita ada Holstein pun baka luar negara, dan, yang ini adalah satu baka tempatan kita lah untuk susu LID, Local India Dairy. Yang ini, baka tempatan tetapi pengeluaran susu dia tak banyak lah nak bandingkan dengan Holstein dengan Jessie ni lah. Okey, terdapat beberapa perkara asas lah untuk telusur, tapi ini sebagai pengetahuan sahaja. Kita tak akan bincang semualah dalam slide ni hari ni. Yang pertama adalah penghasilan fodder. Okey, kalau fodder pemakanan kita cantik, kita bagi fodder, dengan, hari yang betul, jumlah yang betul, kuantiti yang betul, kualiti yang bagus, dia akan menghasilkan susu yang baik lah. Pengurusan pemakanan, saya cakap tadi, kita bagi makanan tambahan yang cantik. Okey, kita bagi PKC, kalau kita dapat bezakan, kalau kita bagi PKC dengan kita bagi, makanan tenusu. Okey, dia ada perbezaan kat situ. Okey, kita tengok pengurusan anak ternakan. So, macam mana kita nak dapatkan satu, lembu yang cantik untuk diperah, kita kena jaga daripada anak. So, kalau anak ternakan tu kita jaga cantik, bila dia besar, sama ada kalau dia jantan, dia boleh jadi baka yang cantik untuk buntingkan, lembu-lembu yang lain. Dan kedua, kalau dia betina, dia mungkin boleh menghasilkan susu yang banyak lah dan dapat melahirkan baka yang lebih cantik lah. Okey, kesihatan ternakan. Ini pun penting kalau lembu sakit, susu kurang ataupun susu tak ada langsung. Ataupun susu boleh jadi rosak, Ada beberapa penyakit yang terlibat, tapi kita akan bincang kat sini lah. Itu untuk slide yang lain lah. Okey, pembiakan ternakan pun penting. Kalau kita tak biarkan ternakan, ternakan tak boleh menghasilkan susu. Okey. Dia okey, ternakan tenusu ni bila menghasilkan susu apabila dia telah melahirkan anak yang pertama. Okey, dia dah lahir anak pertama, dia akan keluar susu. Okey. Kalau dia dara, dia tak akan keluar susu lah. Kalau lembu keluar susu, dia mesti dah ada anak, baru dia keluar susu, dan dia ada tempoh, laktasi dia tu. Okey, kebajikan ternakan pun kita kena jaga. So, kalau lembu stres, dia tak akan mampu keluarkan susu yang berkualiti dan susu yang banyak lah. Okey, pengurusan persediaan ladang, pengurusan ladang pun kena betul. Kalau ladang pun dalam keadaan yang kotor dan ternakan pun dah dapat penyakit lah kalau, untuk lembu susu ni. Sebab lembu susu ni dia agak sensitif sikit lah. Memang dia senang kita nak bela, sebab dia biasa lembu tenusu ni dia tak agresif, dia jinak. Tapi, perlu pengurusan kandang yang betul lah. Okey, sistem pengeluaran susu. Sistem pengeluaran susu pun penting, macam mana kita pakai manual ataupun pakai mesin. Mesin pula kita kena tengok, dari segi kaedah pemerahan dia macam mana, ada bahagian yang perlu basuh dan sekian. Itu untuk, sistem pengeluaran susu, pada hari ini kita akan teranglah lebih banyak pada situ lah.
Okey, apa yang ada dalam susu? Okey, yang ni terdapat dalam Al-Quran inilah. Kan susu adalah, daripada darah yang diproses di dalam sistem, badan ternakan lah. Kalau kita tengok di situ di surah An-Nahl ayat 16. Okey, dan sesungguhnya pada menetapkan itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. That's why susu ni terhasil daripada darah. Kalau kita tengok pada ambing susu di antara badan ternakan dan ambing susu tu, dia ada satu proses iaitu penukaran darah ke susu. Okey, itu sekiranya anda belajar lebih dalam lah. Anda akan belajar benda tu. Tapi dia ada proses di situ. Okey. Okey, kalau kita tengok anatomi ini anatomi ambing lah. Daripada luar kita ada kulit, kita ada sensori dia, menisensori lamella, lateral subspinal ligament bahagian luar dan tit lah puting. Okey, macam mana kalau kalau kita nyatakan kalau satu puting rosak, adakah semua rosak? Mungkin boleh jadi rosak. Tapi sebabkan jangkitan. Dia kalau satu rosak, dia akan rosak saja yang tu. Tapi kalau kita tak jaga yang satu tu, dia boleh menyebabkan tiga-tiga rosak. Okay. So dia kalau so that orang cakap dia sebenarnya pada ambing tu dia dah pecah kan. Kalau lembu dia ada 4 puting, dia ada 4 bilik. Kalau kita tengok gambar ni, okey. Dia ada dinding di antara empat-empat tu. So that dia agak dia kalau sebelah rosak, dia tak menyebabkan sebelah rosak. Maknanya dia tak rosak daripada dalam. Jangkitan tu tak berlaku di dalam. Jangkitan yang menyebabkan susu tu rosak adalah daripada luar tu sendiri. Okay. Ni anatomi di dalam lembu susu lah, dalam ambing lah. Kita tengok dah ada pecahan dinding tu pada 4. Ni anatomi dia. Okay, kalau kita tengok di sinilah organ-organ tenusu. Okay, kalau kita tengok di sinilah, kalau kita tengok supplementary fat, lateral septatory ligament ni, di sini adalah berlaku pertukaran daripada darah ke susu. So dia akan menghasilkan susu, dia macam buah-buah anggur kecil-kecil. So dia akan salurkan dan melalui alveoli. Okey, so dia akan terkumpul di sinilah penuh. So that kita perah tu sini dia ada kaedah dia untuk menghasilkan susu ni. Okey, sebab tu kalau kita lepas habis susu, dia akan jadi kecut tau. Sebab apa? Susu dalam ni dah tak ada. So dia tak tegang lah. Sebab tu masa awal merasu, susu tu penuh, nampak dia tegang sebab ni bahagian ni penuh. So kalau sudah habis, bahagian ni dah kosong, so dia akan kecut lah semua ni. Okey, teruskan. Okey, kandungan susu dia persamaan 1 liter susu terhasil daripada 500 liter darah. So macam mana dapat susu ni? Memang susah lah. Tengok 500 liter darah bersamaan dengan 1 liter susu. Sebab tu untuk lembu susu ni kita kena bagi pemakanan. Kalau tengok macam pemakanan, macam mana pemakanan tu boleh mengubah kualiti susu. So daripada darah tu lah, sistem darah tu yang akan menyalurkan kualiti-kualiti pada pemakanan tu yang dihadam tu terus kepada susu. Okey. Okey, lepas tu dalam susu ada apa? Kita ada air, kita ada laktos pemanis susu daripada glukos darah. Kita ada lemak susu daripada lemak dalam darah dan protein susu daripada amino acid di dalam darah. So semua ni ketiga-tiga ni laktos, lemak susu dan protein susu ni dia akan terkesan dengan semua yang saya cakap tadi dari segi pengurusan, kesihatan, pemakanan dan lain-lain lagi. Okey. Okey, kandungan susu kalau kita tengok daripada dua baka yang berbeza. Okey, air 85.5 hingga 89.5. Lemak dia adalah 3.4 untuk friction dan 5.1 lah. Kita tengok mana jumlah protein yang tinggi kalau kita tengok jumlah protein yang tinggi adalah Jersey 3.8. So untuk susu Jersey
lebih baguslah. Tetapi saya cakap tadi dia merangkumi beberapa faktor. Kalau lembu Frisian kita bagi makan cantik, Jersey kita bagi makan tak cantik, kan, dia agak berbeza. Kalau macam Jersey kita bagi PKC, tiba Frisian kita bagi apa nama Dairy Cattle Pellet, memang akan bezalah kan, sebab dia mendapat pemakanan yang berbeza. Okey, dia merangkumi banyak faktor sebenarnya. Okey, faktor yang pengaruhi macam saya cakap tadi, baka pemakanan, tempoh laktasi, umur ternakan. Okey, baka saya cakap tadi, baka daripada baka yang cantik akan dapat susu yang cantik lah. Pemakanan, okey, kalau kita bagi kalau dengan protein yang bagus, lepas tu kita cover balik dengan kita cover dengan DCP, dedicated pellet yang tinggi juga protein, so ada penghasilan susu yang bagus lah. Okey, tempoh laktasi, okey, laktasi ni nanti insyaAllah kita akan cuba sentuh lah. Apa itu laktasi? Okey, saya bagi sini laktasi ni adalah satu tempoh di mana pengeluaran susu tu terhasil. Okey, biasanya selepas dia beranak, dia akan keluarkan kolostrum. So that daripada kolostrum tu dia akan berlaku penghasilan apa panggil, penghasilan pengeluaran susu dia naik, dia dalam bentuk graf dan dia akan turun. Okey, sebab apa dia kena turun? Okey, dah ada sebab. Satu daripada faktor umur. Bukan faktor umur, faktor tempoh dia dah mula berkurang. Yang kedua, dia kita dah buntingkan. So that bila dia dah ke bunting berat, tenaga yang diperlukan untuk makanan yang dimakan tu perlu tenaga untuk dia melahirkan anak dan anak dalam perut lah. So untuk susu tu dah makin berkurang. Okey, dari segi tempoh atas ni kita akan bincang lagi lah. So umur ternakan pun memainkan peranan. Kalau biasa kalau lembu yang orang cakap awal-awal ni ada kan setengah baka, dia banyak, ada setengah dia tak kurang sangat, dia tak terlampau kurang lah. Tapi bila lembu tu dah terlampau tua, so that dia orang panggil bila terlampau tua, dia susu tu akan berkurang lah. Okay? Sebab tu macam kita nak membuat sembelihan lembu betina susu, dia ada mengikut akta. Sebab tu kalau kita sepatutnya mengikut ni, kita tak boleh sembelih lembu susu betina kecuali dengan alasan dia dah tak menghasilkan susu yang bagus ataupun dia tak menghasilkan anak. Mana dia dah apa panggil, dia dah mandul ataupun pengeluaran susu dia tak bagus lah. Okay. Okey, jangkitan penyakit ni pun salah satu faktor juga. Kalau berlaku jangkitan penyakit berjangkit, ternakan sakit. Contoh dia sakit kaki cukup lah, pengeluaran susu dia mesti akan terganggu. Okey. Persediaan. Okey, persediaan untuk lembu susu ni dia perlu persediaan yang bersih untuk mendapatkan satu panggil satu kualiti yang bagus supaya susu yang dihasilkan tu satu tak kotor, tak ada kandungan bahan asing. Okey. Okey, body score. Body score ni pun penting. Okey, body score ni kita tengok body score macam mana yang sesuai untuk pemerahan susu. Okey, kalau body score terlampau teruk pun agak susah sikit lah untuk menghasilkan susu yang banyak. Okey, laktasi. Macam saya cakap tadi. Okey, ini adalah graf laktasi. Kalau kita tengok. Okey, ini adalah graf pemerahan dia. Okey, dan dia tempoh laktasi ni berlaku dalam setahun. Okey, apabila berlaku pemerahan, dia dah beranak, dia akan berlaku pengeluaran susu kat sini lah. Dan makin lama makin tinggi. Sebab apa? Pengambilan bahan makanan semakin meningkat lah kalau kita bagi cantik. Dan pemerahan ni makin meningkat. Sebab dia keberhasilan makan yang kita bagi tu akan semakin meningkat lah untuk susu lah. Dan kalau kita tengok body weight dia akan mula jatuh sedikit di sini. Okay, dalam tempoh 6 bulan, milk lactation dia akan mula menurun lah. Dia akan turun sehingga lactation. Kenapa dia berlaku kat sini? Sebab apa? Dan kenapa body weight dia meningkat? Sebabnya masa milk lactation ni kita dah perlu buntingkan dia untuk dapat anak kedua. Okay.
Kalau kita tak buntingkan di sini, kita akan kerugian. Kita akan, cakap buang masa di sini, kalau dia tak bunting. That's why kita kena buntingkan dia, supaya apa, nanti bila dia dekat sini, kita dah berhentikan dia, dia lahir anak, dia akan naik balik graf dia. Tapi kalau kita dekat sini, susu dia dah kurang, makin kurang dan berat tu mungkin dia jatuh. Tapi kita baru nak buntingkan, dia ambil masa lagi. So, that's why dekat sini kita dah, buntingkan dia. Awal bunting, that's why sampai ke sini susu dah kurang. Sebab apa? Tenaga yang pada makanan ni dia akan convert kepada untuk anak dalam kandungan tu. Sebab tu pengaliran susu ni akan berkurang dan body weight ni meningkat sebabnya ada kandungan dalam perut. Okey, dia sampai air lactation kita dah berhentikan lah, iaitu kita mengeringkan susu tu. Mengeringkan susu ni nanti ada satu tajuk untuk pengeringan susu, tapi saya bagi hint awal dengan susu ni kita beri sebab apa, 2 saja. Sebab dia cakap dah bunting berat, mana dalam tempoh sebulan sebelum dia beranak kita dah buat sebulan ataupun 2 minggu, supaya tenaga yang dalam pemakanan dia fokus kepada anak dia saja. Dan kedua, kita berhentikan sebabnya pengeluaran susu dia dah tak produktif lah. Dah kurang, okey. Okey, ni macam saya cakap tadilah, laktasi adalah tempoh dan graf pengeluaran susu bagi ternakan normal untuk nusul lah. Bagi silat tempoh laktasi, ternakan mesti melalui tempoh beranak. Saya cakap tadi, ternakan kena beranak baru keluar susu. Tak ada lagi lembu dara yang keluar susu Okey, ini kerana selepas ternakan beranak baru laktasi susu, saya cakap dia. Laktasi berlaku dalam tempoh 365 hari hingga 540 hari. Okey, bergantung pada jenis baka. Kalau baka tu kualiti cantik dan orang panggil kita dah terlambat buntingkan dia, mungkin lebih telajak lah 540 hari. Bergantung pada baka jugalah. Kita hadap terdapat 4 tahap sepanjang tempoh laktasi lah. Macam saya tunjuk graf tadilah kan. Ada 4 tahap kat situ. Early lactation, mid lactation, late lactation dan dry period lah. Dan 4 peringkat di situ. Okey, ni pun saya dah sentuh tadi. Okey, pertukaran makanan semasa tempoh laktasi. Okey, macam saya cakap, yang ni gambaran yang betul-betul. Yang betul-betul cantik lah. Okey, macam saya cakap tadi, masa pengeringan, nutrition dia untuk pemulihan sistem organ beranak ni lah. Mana dah lepas beranak, sistem untuk pemulihan orang cakap untuk baik pulih sistem pembiakan dia selepas beranak. So that pada early lactation, okey, anak orang cakap kita cover untuk dua-dua lah. Okey, dua-dua memerlukan pengeluaran ni lah, tapi anak ni kurang lagi, untuk badan kurang lagi lah. Okey, masih untuk susu, untuk sara badan kurang, lepas tu untuk susu dia banyak lah. Lepas tu bila pertengahan, dia untuk badan dia semakin kurang, dan untuk susu pun akan sedikit makin kurang lah. So, untuk late lactation, untuk badan dia semakin meningkat lah. Sebab apa? Dia dah start bunting berat. Okay, dia untuk cover dia punya sara badan dan untuk sara anak dia dalam ni. Dan susu dia kurang lah. Okay. Okay, laktasi. Okay, perkara dia akan mengubah ni lah. Pengambilan makanan, pengeluaran susu dan berat badan saya tunjuk tadi. Okay, pengeluaran susu yang berkualiti akan membuatkan berat badan turun. Okay. So, susu yang betul-betul kualiti kadang-kadang berat badan akan turun sedikit lah. Dia tak turun banyak lah. Okay, sebab ada penghasilan susu yang betul-betul cantik. Sekiranya terlampau banyak kehilangan berat badan menyebabkan pengeluaran susu terganggu lah. Okay, berat badan ternakan perlu dibaki pada tempoh akhir laktasi. So, pada tempoh akhir laktasi, berat badan kita kena standardnya lah. Okay, jangan terlampau jatuh. Makanan yang punya banyak tenaga pada tempoh kering susu. So, makanan yang cakap banyak tenaga ni kita bagi pada kering susu lah. Supaya dia nak cover badan dia balik, nak pulih balik sistem pembiakan dia selepas beranak. Ataupun dia tengah tenaga untuk dia beranak lah. Kita terus pada pemerahan So, ada berapa alat pemerahan di sini kalau kita tengok dalam gambar.
Kalau kita tengok yang ni, menggunakan mesin bucket lah. Tapi, bahan asas dia adalah inilah, peralatan pemeratangan, Kita ada tali sabut ukuran lilit 5 cm dan panjang 1 meter, baldi aluminium 5 liter, 2 buah baldi, 10 liter. Kalau boleh, baldi ni lain-lain colour, merah atau biru. Sebab apa, nanti saya akan beritahu. Okey, tong susu, kain penapis, street cup, tip dip dan, e-dot 4. Okey, e-dot 4 ni, dia macam apa ni, dia iodine yang telah dicairkan sedikit. Kan sikit dia dicairkan untuk kita, orang cakap, basmi kuman pada puting susu tu lah. Okey. Okey, yang pertama adalah kita mengekang, yang pertama sebenarnya kita masukkan tenakan di tempat kekangan lah sebenarnya. Okey, yang kedua, kita kena lilit, ke dalam, lilit kaki tenakan lah dalam bentuk, angka 8. Okey, lilit silang supaya kalau dia nak sepak tu, kaki sebelah dia akan jadi penahan. Dia tak akan boleh sepak dua-dua, dia tak akan boleh naik dua-dua sekali, Dia akan naik satu sahaja. Okey. So, matikan ikatan pada kaki dekat dengan simpulan mudah dibuka. Ni betul. Apa-apa kita buat kekangan tali, di penghujung tu sebenarnya kita buat satu simpulan yang kuat tetapi dia senang dibuka lah. Kalau kecemasan kita senang nak lepaskan lah. Okey, pastikan ikatan tak terlalu ketat ataupun tak terlonggar lah. Okey, yang seterusnya adalah kita sediakan, 10 liter air bersih dalam sebuah baldi. Sediakan air yang bercampur dengan bahan cuci, dalam di belah tangan lah. Biasa kita Diversol lah. Okey, masukkan tuala dalam setiap baldi. Bersihkan tangan dengan air bersih dan sabun sebelum memulakan pemerahan lah. So, yang ni pada awal untuk kita melakukan semua pemerahan. Bukan cakap kita nak perah satu, lepas tu kita sabun, tak ada. Kita sabun untuk lakukan kerja pemerahan lah, Tapi lupa pula, kalau lembu yang betul-betul jinak, mana dia bukan first time, dia mana dah banyak kali kena perah, kita tak payah perlu dah buat, kekangan ke-8 ni. Biasa kalau lembu yang first beranak, lembu yang first time nak kena perah tangan ni, biasa kita perlu buat angka 8 ni sebab dia tak biasa. Kalau macam, lembu ni masuk mesin pun, pakai pemerahan mesin pun sama. Biasa dia akan cuba kuis-kuis mesin tu yang tersambung pada puting tu, dia akan kuis bagi jatuh sebenarnya. Dia tak berapa selesa sebab dia tak biasa lagi, kan. Okey, seterusnya apa kita buat, kita kena, gunakan tuala untuk memilas ambing lah. Okey, kita gunakan, basuh dan cuci semasa kotoran najis, tanah dan ambing dengan air bersih. Kita bersihkan dengan air bersih, bilas dengan air campuran bahan pencuci. Okey, tak ada bahan pencuci pun tak apa. Kita pakai air biasa pun boleh lah supaya ambing dia bersih, Lap ambing menggunakan tuala sehingga kering. Masa kita dah lap bagi kering dan, lap tangan, kita supaya kering lah. Tapi ada setengah cara dia suka tangan dia lembab-lembab sikit, untuk perah susu supaya untuk memudahkan lah. Dan saya perlu tambah satu lagi kat sini. Sebenarnya sebelum pemerahan sebenarnya saya cakap tadi kita perlukan 2 baldi. Satu baldi merah dan satu baldi apa lagi ni, biru. Okey, baldi merah ni adalah function dalam kita tu untuk kita dapatkan air suam. Kita letak air suam dalam tu. Supaya kita boleh lap, dengan air suam pada ambing tenakan lah. Lepas kita lap bersihkan tu, kita lap air suam. Supaya apa, kenapa? Air suam ni dah akan merangsang, untuk pengeluaran susu lah. Dia ada 2 kaedah rangsangan untuk pengeluaran susu ni. Yang pertama adalah kita menggunakan air suam. Yang kedua adalah kita, bawa anak dia, untuk bermain dekat, dia punya ambing tu, dia, main di puting dia tu. Lepas tu masa kita perah tu, ataupun satu lagi cara adalah kita letak anak dia berdekatan dengan dia di dalam pandangan mata dia lah. So that, dia akan membuat rangsangan pada pemerahan lah. Satu lagi macam saya cakap tadi, lap ambing menggunakan tuala sehingga kering. Okey, macam, nak lagi bagus sebenarnya, ada setengah company dia tak menggunakan tuala je, dia menggunakan tisu. Dia dah lap bagi kering, tisu tu dia buang, dia tak pakai balik. Tapi macam kita pakai tuala ni, kalau boleh kita ada banyak tuala. Maksudnya kita setiap lembu tu ada satu tuala je. Kita tak perlu berkongsi-kongsi. That's why kalau kita berkongsi, itu yang menyebabkan jangkitan penyakit tu. Kalau kita berkongsi.
secara kita tak perasannya lah kan. Okey, terus pada ni lah, pemerahan susu ke atas serikap. Okey, perah 1 atau 2 aliran pemerahan susu pada setiap puting ke serikap. Perhatikan susu yang tidak normal seperti ketulan ataupun susu bercampuran darah lah. Serikap ni sebenarnya bukan macam dalam gambar ni Serikap ni dia ada 4 bahagian. So that kita kena perah ikut bahagian tu lah. So that baru kita nampak belah mana susu yang okey, belah mana tak okey. Dan dia ada satu kaedah lagi, kalau nak tahu ada myotitis, kita akan titiskan cecair CMT dalam tu, California Myotitis Test. Dalam syarikat tu, kita biar campur baru kita nampak mana puting, bahagian puting yang ada yang terkena CMT ataupun yang rosak. Okey, kita tengok situ, perah puting yang mengeluarkan susu tidak normal selepas selesai pemerahan susu daripada puting yang sihat bagi mencegah penyakit myostatis pada merebak. Yes, betul. Kita kena perah dulu susu yang bahagian mana yang rosak. Okey, kita perah-perah tu bagi habis. Baru kita perah yang baguslah. Tetapi sebenarnya konsep tu agak sedikit salah lah. Sebenarnya bagi ternakan yang kalau contoh itu bagi ternakan lah, bagi ternakan yang seekor lah. Tapi bagi cakap lembu yang banyak, sebenarnya adalah lebih bagus kalau kita perah susu yang okey dahulu. Okey, yang di belakang baru kita perah yang bermasalah. Ada myotitis lah, apa semualah. Sebab apa? Supaya kalau kita perah yang ada myotitis ni di awal, kita risau tangan kita ni menjadi tangan kita yang perah ni menjadi jangkitan pula kepada lembu-lembu yang lain. That's why untuk satu kumpulan lembu yang banyak ni, kita kena pakai kita perah susu yang okey dahulu, baru kita perah susu lembu daripada susu yang rosak lah, yang ada myotitis apa semua. Okey, lembu yang ada myotitis pun kita kena perah. Jangan kita biarkan dalam tu. Kita kena perah dan buangkan. Dan jangan campurkan susu-susu tu. Sebab tu lah ada perumpamaan titis nila rosak susu terbelanga. That's why kalau kita bercampur susu yang ada myotitis ataupun rosak dengan susu yang tu, satu susu tu akan jadi rosak. That's why kalau kita masukkan dalam mesin juga, kita tak perasan yang lembu tu myotitis pun kita perah mesin, kita perah, masuk tank, habis satu tank tu susu dia rosak. Okay, that's why agak lebih bagus sebenarnya sebelum kita pakai mesin, sebelum kita perah dengan mesin, kita uji, kita tengok dulu Okey, teknik memerah susu. Okey. Ketatkan tunjuk jari di pangkal puting susu seakan berkumpul dalam puting lah. Kemudian ketatkan jari tengah dan jari manis dengan jari kelingking. Ulangi proses hingga susu habis keluar diambil lah. Guna kedua-dua belah tangan untuk pemerahan daripada dua puting yang bertentangan. Okey, ulang puting kiri ke hadapan. Okey, dia macam ni Keadaan puting ni, contoh ini, kalau ini adalah puting, kita lock di sini dahulu. Baru kita bagi 3, nanti kita akan tunjuk video jugalah. Pilih contoh, kita lock ibu jari dengan jari ni dulu, baru kita perah yang ni. So, bila kita dah habis perah yang ni kita buka balik. So, dia akan jadi macam ni lah. Okey, dan pemerahan pun kita boleh guna tangan lah. Mana kalau kita ambil sebelah hadapan ni kanan, yang sebelah belakang ni kena kiri. Dia kena bersilang. Atau kalau ni pun dia kena bersilang Okey, memerah susu. Memerah susu bertengok atau duduk atas bangku lah sebelah kiri. Bersentang dengan ambil susu. Okey, letak baldi bekas susu. Dia kena bekas aluminium kalau kita perah susu, di bawah yang menakung susu tu perlu bekas aluminium. Mulakan memerah susu mengikut teknik ke atas tu. Okey, pastikan memerah mengikut tangan kiri, memerah sambil tangan kanan relax. Okey, dia kena macam ni. Kalau dia tak boleh dua-dua perah Dia kena sebelah kanan perah dulu, yang ni relax sekejap. Dia kita lepas yang ni perah, Dia kena bersilang-silang Dia jangan ni. Jangan perah dua-dua. Okey, dan perah pun kita perah masa kita perah tu kita tarik sikit je, jangan tarik perah, tarik tarik terus tu, dia akan merosakkan puting lah.
Okey, pastikan semua susu dikeluarkan daripada ambing susu. Okey, biasanya kalau, susu yang masih ada pada ambing susu ni kulit dia akan tegang lah, satu petunjuk dia. Kalau susu tu dah habis perah, kulit dia tu dah akan berkedut-kedut. Okey. Okey, kumpul susu selepas pemerahan, pindahkan susu yang telah diperah dari baldi susu ke tong susu, gunakan penapis kain bersih, semasa menuang, susu daripada baldi. Daripada baldi aluminium tu nak tuang ke cen ni, tong susu ni, okey, tempatkan tong susu di kawasan terhindar daripada matahari lah. So, sebenarnya, saya suggestkan, kita hanya macam mana, kita tak perlu pakai baldi yang cakap baldi ni yang besar lah, tak adalah. Pakai ni, baldi aluminium yang standard saja masa kalau kita perah tangan. Sebab apa? Kadang-kadang bagi lembu yang tak biasa ni ataupun orang yang tak biasa perah ni, kita letak situ, kita perah, lembu tak selesa dia akan tendang baldi tu sebenarnya. That's why dia akan jadi kerugian lah kalau banyak. That's why kalau kita dapat perah habis ekor, kita tuang. Habis ekor, kita tuang. That's why kalau boleh kerja pemerahan ni bukan seorang atau dua orang punya kerja lah. Mungkin kalau lembu tu ada panggil 10 ekor, mungkin 2 orang lah. Seorang perah, dah habis seorang tu pergi tuang. Seorang ni boleh pergi perah lagi yang seekor. Okay, that's why tak ada lah orang cakap masa perah seekor, lepas tu yang seorang ni pun begini. Dia buat kerja yang sama. Tidak lah. Lebih bagus dia ada berdua lah. Orang panggil lebih sistematik lah kerja tu. Okay, yang penting masa tuang tu kena taruh penapis lah. Penapis kain. Biasanya lah kita akan pakai penapis kain dengan penapis yang apa tu? Biasa membuat tapis jantan tu kan. Plastik tu. Sebab apa kenapa kita perlu tapis? Kita nak elak daripada satu bulu-bulu yang kita perah. Kadang kita perah, bulu tu jatuh dalam tu. So kalau kita tapis tu, bulu tu tak ada, tak termasuk lah dalam tong susu tu. Lepas tu kita akan basmi kuman lah lepas kita dah habis perah. Selesaikan kerja pemerahan dengan celup setiap puting susu dengan iodin menggunakan tik-dip. Saya cakap tadi kita guna air dop-dop ataupun air osan lah. Dia lebih cair lah. Lebih cair pada iodin lah. Okey, macam saya cakap tadi, jika pemerahan menggunakan rangsangan anak, biarkan anak menghisap puting ibu susu sehingga pemerahan lah. Macam kita dah habis perah, masa kita dah perah, dia tinggalkan sikit tu, kita bagi anak tu pada ibu, diselesaikan, lepas tu lepas tak perlulah lakukan seperti tu sebabnya dia dah secara normal kan, dia secara semula jadi, dia punya tu dah tertutup lah kan. Okey, buka ikatan dan lepaskan lembu. Dan sebenarnya satu lagi aktiviti tengah ni sebenarnya habis je sebenarnya kita kena record sebenarnya. Seekor lembu tu berapa liter dia dapat menghasilkan pada hari tersebut. Sebab apa kita nak tengok graf tu. Dia mengikut graf atau tidak ataupun um, sama ada graf tu kena tak dengan tempoh laktasi dia tu. Ya, sebenarnya kerja merekod ni perlu dijalankan setiap seekor setiap hari sebenarnya. Okey. Okay, keadaan pemerahan macam saya tunjuk sekali tadi, dia kena lock atas tu. Dia kena lock, picit, baru dia akan keluar susu lah. Bukan kita lock, picit sambil kita tarik, tak ada. Dia akan satu tenakan tak suka dia agak kasar, sebab tu dia akan menendang. Yang kedua, dia akan menyebabkan puting tu dia akan layut ke bawah lah, lonjong ke bawah lah. Kita tengok sini, ni ikatan ke-8 tadi lah. Kita ikat dekat sendi atas Okay, kita tengok contoh penggunaan. Ni susu ni kita buang lah. Lepas tu dia rosak. Nampak kita perah. Berselang-seli nampak macam saya cakap tadi. Kalau kita tarik, tenakan tak bersuka Macam ni dia agak cakap tak elok lah perah macam ni sebenarnya. Nampak dia perah dia macam tu. Tak perlu kita tarik. Okay, dia tarik macam ni. Okay. Okay, tengok. Okay. Ini pun satu contoh juga. Rugi. Okay, ini bagus. Tengok dia tarik, dia tak tarik yang terlampau kuat ke bawah.
Okey, dan macam tu saja. Kita picit, kita kawal. Power lah. Macam ni dia buat sebelah tangan je kan. Jadi supaya kita boleh buat di dua belah lah. Betul, jangan tarik. Picit je. Dah. Okey, dia jadi silang macam tu Okey, dasarnya kita pakai kain penapis ni lah. Kita tapis masuk dalam ni. Okey, pemerahan mesin. Okey, prinsip perniagaan dan servis yang sama untuk mesin untuk memastikan kualiti yang banyak ataupun sedikit lah. So that tajuk ni kita tak bincang banyak alam ni lah sebab ada tajuk lain juga. Selenggara mesin tenusur. Kita akan beri secara cakap permulaan sajalah. Okey, satu mesin tu pun boleh menyebabkan kualiti susu tu menjadi kesan lah. Jadi kesan yang bagus ataupun tak bagus. Kalau kita tak maintenance mesin tu, kita tak maintenance dia punya milking line, dia agak akan menyebabkan susu tu rosak lah. Pengalaman saya sendiri, masa saya belajar dulu, kita pergi ke satu ladang tenusur ni, dia buat sistem pala. Yang lembu masuk tu kita perah dia bersusun tu kita perah. Dan dia ada line milking dia sendiri. Bila kita bantu dorang maintenance, di penghujung line milking ni, hujung sebelah sini, bukan ada hujung masuk tangki di hujung yang sebelah kiri tu, kalau kita tengok bila kita maintenance balik, bila kita dapat kesan kenapa susu jadi rosak, kita buat maintenance di hujung tu, bila saya buka, dia berlaku keladak susu bila buka penutup tu, kap penutup dengan di tepi laluan milking tu, dia berlaku keladak susu kat situ. Susu dah terkumpul dan bau dia memang sangat ni lah, kita macam bau susu masam yang dah terperap lah, susu rosak kan. So that so that's why mesin susu ni kita kena selepas basuh dah ada kaedah cucian dia. Okay, dan pada waktunya kita kena ada waktu-waktu dia servis. Dah ada servis harian, dah ada servis mingguan, dah ada servis bulanan. Dia punya cucian tu That's why itu bila kita ada mesin ni, kos dia semakin tinggi. Dan kena rajin lah, kena tengok lah servis dia tu. Okey, periksa secara visual mengawal ke bahagian yang bergerak lah. Okay, satu lagi pendawaian elektrik yang tidak bocor. Alat getah yang alatan getah tidak kering ataupun retak. Kita tengok kalau kita pakai alat getah tu, mungkin kalau alat getah tu pun rekah, milking line yang menggunakan pipe getah tu merekah susu, boleh yang panggil uh, panggil apa, tersisa lah kat situ. Susu tu boleh melekat kat situ lah, dan tu boleh menyebabkan next punya susu atau esok punya susu rosak kalau kita tak cuci. Okey, getaran kecil pada vacuum, maksudnya tekanan pada vacuum terlampau kurang. That's why bila tekanan kurang, vacuum tu kurang akan menyebabkan tenakan tak selesa. Kalau kuat pun tenakan tak selesa lah. Sebab getah dalam pemerahan tu picit terlampau kuat ataupun dia akan jadi terlampau laju lah. Okey. Lubang masuk udara tidak tersekat. Okey, dalam nanti kita akan tengok juga pada tajuk yang akan datang untuk mesin susu ni, dah ada lubang udara. Dia tak perlu sangkut. Okey, penapis udara dapat settle kena bersih lah. Baru vacuum tu boleh jalan dengan cantik. Okey, pas settle perlu berjalan pada 5 ke 60 5 ke 60 dalam masa seminit. Kalau kita tengok mesin tu, dia perlu jalan dalam tempoh 50 ke 60 kali dalam masa tempoh seminit lah. Okey, tahap vacuum adalah 50 hingga 40 kPa. Dan paras kerja ditandakan pada tolok lah. Yang ni kita kena bila kita pakai mesin yang vacuum, biasa semua pakai vacuum lah. Tapi kita kena ada satu tolok tu, dia ada panggil pembaca tu, dia kena KPA dia kena itulah 40 ke 50. Pelapis getah berubah pada setiap 2500 susu lah. Okey. Dan ini semua yang menggunakan mesin lah yang kita kena tengok. Okey, kalau kita tengok di sebelah kanan tu adalah sistem bucket. Bucket ni adalah sistem vacuumnya di luar
bukan vacuum di dalam. Maksudnya vacuum ni pada satu sistem yang melekat pada kandang tempat pemerahan tu, kita hanya bawa buket ni saja. Tapi di sebelah kiri tu kita tengok, di sebelah sini ni adalah sistem portable vacuum machine. Semua ada di sini. Dia ada unit vacuum, unit pemerahan dan unit penerima. Okey. Okey, ni adalah claw lah yang telah dipecah-pecahkan. Okey, macam saya cakap tadi, ini adalah sistem buket Sistem buket ni, sistem vacuumnya dah ada pada sistem. Kita hanya bawa tong unit penerima dan unit pemerahan saja kita bawa dari seekor ke seekor. Okey, di dalam tempat pemerahan tu, okey, getah dalam pemerahan tu dia akan menguncup lah, dia akan bukanlah mengepil, dia akan mengepam lah susu tu. Okey, sebab apa dia berlaku, dia ada vacuum lah dekat sini ni. Okey, vacuum ni akan sedut, satu tahap dia akan lepas. Selepas ni susu ni akan keluar lah. Okey. Okey, ini kita tengok, ini adalah video pemerahan menggunakan mesin lah. Okey. Untuk mesin vacuum ni dia kena masuk empat-empat tu serentak. Bukan serentak, maksudnya dia kena empat-empat tu kena masuk rapat terus supaya tak ada udara yang berlaku kat situ. Sebab kalau udara masih ada kat situ, dia empat-empat unit tu dia tak akan boleh lekat lah. Sebab waktu untuk rasakan dia dah habis. Waktu tu macam kita dah biarkan lama dia. Okey, kalau tengok ini okey, ini adalah sistem pala lah. Dia lembut. Baru dia dekat sini, baru dia akan mulakan pemerahan lah. Okey, ni saya cakap tadi portable vacuum machine. Dah ada unit vacuum, unit penerima dan unit pemerah. Okey, portable vacuum machine, bucket system. Yang ni banyak menggunakan hose getah macam ni lah. So hose getah ni pun ada time. Penggunaan hose getah ni pun kena record sebab ada time, cukup waktu kita kena tukar tube ni. Okey. Okey, amalan kebersihan susu. Yang ni penting apabila kita buat kerja pemerahan. Kebersihan perlu dijagalah. Kebersihan kandang. Okey, membaiki setiap kerosak lantai di kandang. Sebab apa? Apabila ternakan tu duduk, kalau ada kasar ke, dah ada pecah situ, terkena pada puting, terkena pada ambing, mungkin dia luka lah. Dia akan menyebabkan kotoran lah. Okey, basuh dan disinfektan kandang. Okey, basuh. Kita kena basuh dululah ternakan ni. Dan lantai. Sebab tu saya kebanyakan yang saya pergi kandang ni, kebiasaannya saya galakkan apabila ternakan ni sebelum masuk ke tempat pemerahan, kita dah basuhkan dia dulu. Kita basuh dia betul-betul. Kita dah halau dia pergi satu tempat. Biasanya kita dah halau ternakan ni pergi cakap tempat dia berkumpul tu. Lepas tu baru satu pekerja lain akan cuci lantai dalam kandang tu. Okey. Lembu di dalam sementara dia nak tunggu masuk ke dalam mesin tu, kita akan cuci dia, kita akan basuh dia apa semua secara ramai-ramai. Ataupun ada satu kaedah dia pakai sprinkler dia akan cuci badan tu. Satu sebab apa dia cuci tu, satu kita nak sejukkan dia lah, kita nak bagi dia kurang stres lah. Kedua, kita nak cuci dia. Lepas cuci tu, kalau boleh kita ada setengah kandang saya perasan dia buat lepas cuci terus masuk mesin. Dan orang yang dekat pemerahan tu dia tak lap tau. That's why kotoran daripada badan dia tu dia akan turun ke puting susu tu lah. That's why dekat situ dia boleh berlaku kontaminasi pada susu tu lah. Okay, susu tu akan kurang kualiti ataupun susu tu akan rosak. Sebab tu bila saya tengok satu kandang yang betul-betul bagus,
daripada tempat dia kumpul, dia basuh apa semua lembu tu, dia ada satu gap daripada lembu tu berjalan ke tempat pemerahan tu, dia ada gap supaya, bila berjalan tu air yang daripada badan dia tu boleh jatuh dan, bila dia sampai dekat tempat pemerahan tu, pekerja tu dia akan lap dulu. Ambing tu baru dia akan perah. That's why itu is more better lah. Okay, kita kena lap dululah. Okay, kebersihan diri, okay, pemakaian yang, untuk, tukang, pemerah susu dengan tukang cuci kandang tak boleh baju yang sama. Okay, kalau boleh boot yang kita gunakan untuk cuci kandang dengan boot yang kita untuk tempat pemerah susu tak boleh yang sama lah. Kena boot yang berbeza lah. Supaya kita tak membawa kekotoran tu ke tempat pemerahan. Ya, memang kadang-kadang tempat, panggil, tempat pemerahan ni pun kotor sebab kadang-kadang sambil kita perah mesin tu pun lembu boleh berak, kan. Tapi, ada satu ladang yang saya pergi di Sabah, dia punya sistem portable dia adalah sangat-sangat cantik, Bila lembu tu masuk sistem tu, um, dia ada, kalau kita perasan kaki lembu kan dia lekuk, mesin tu dah masuk perah. Bila lembu tu nak berak, dia ada satu, bekas, panjang, lembu tu berak, sisa buangan lembu tu, tinja tu dia akan masuk pada bekas tu, dan, ujung, bekas tu air akan tolak sisa tu pergi ke satu tempat, pergi ke longkang terus. So, sisa tinja tu tak akan jatuh ke lantai bawah tempat pemerahan tu. So, dia tak akan merosakkan susu tu lah. Okay. Okay, membersih tangan. So, tangan kena bersih, dan untuk pemerahan lebih baik kuku ni kita pendek lah. Kalau kuku panjang mungkin, akan menyebabkan, ambing atau puting tu boleh terluka lah kalau kuku kita panjang. Sebab tajam, kan. Okay, jangan memerah semasa tengah sakit. Kalau kita tak sihat, janganlah, memerah tak nakkan. Bagilah orang lain tu perah. Okay, penyediaan pemerahan, kain lap. Saya cakap tadi, kain lap is better. Tak pakai kain lap, kita pakai tisu, kita lap dia kering dan terbang. Kalau nak pakai kain lap, boleh juga. Kurangkan berkongsi. Mungkin kita pakai untuk, seekor kita tukar, ataupun seekor ataupun 2-3 ekor kita tukarlah kain lain. Okay, baldi pun kena pakai baldi ni lah. Tempat, kita kumpul untuk susu ni, kita pakai baldi aluminium lah. Janganlah pakai baldi plastik. Dan sebenarnya baldi aluminium ni kita tak boleh cuci pakai berus, dawai ataupun berus yang tajam, sebab dia akan, panggil, dalam bahasanya akan meluka lah. Dia akan meninggalkan kesan gores lah. So, bila tinggal kesan gores tu, kat situ lah sisa susu akan terkumpul. Sebab tu, kita tak, kalau pakai baldi aluminium ni, it's better lah sikit. Kalau kita pakai baldi plastik, dia akan merosakkan lah susu tu kalau sisa tu ada melekat. Okay, bangku kecil sekiranya kalau kita nak pakai bangku lah untuk berah. Dan, straight cup lah. Straight cup ni selepas kita guna untuk seekor tu, kita buang susu pada straight cup tu, kita basuh. Jangan dah kita guna, kita tunggu lembu lain, kita pakai straight cup yang sama. Okay, bacaan tak dapat lah. Itu kita tak dapat bacaan yang lebih cantik lah. Sebab tu pakai straight cup untuk seekor. Okay, dapat macam tu, bacaan dia normal. Okay, kita buang susu yang pada straight cup tu, kita basuh sikit. Kita lap air kering, kita pakai, untuk lembu lain. Okay, baru kita dapat bacaan ataupun bacaan visual kita dengan lebih cantik lah. Okay, macam saya cakap tadi, bangku kecil, kalau keperluan untuk bangku-bangku lah. Sebab apa, kadang-kadang kalau kita tengok sistem, yang ada mesin susu yang banyak, contoh macam, sistem pala apa semua, kebiasaannya, dia dah buat, sistem yang, manusia ni dia sama tinggi, bila kita masuk sistem pemerahan tu, kita nak pasang mesin tu, tangan kita ni cantik-cantik dengan ambil susu separas. Okay. Okay, kebersihan, pemerahan, jangan gunakan jar simpanan susu untuk menyimpan benda lain. So, kalau tangki, panggil apa, baldi ataupun tangki jar susu tu aluminium, kalau kita khas tutup susu lah, janganlah kita gunakan untuk simpan benda lain. Dia akan merosakkan lah. Okay, semua alatan perlu dibersihkan, disanitasi dan dikeringkan. Okay, dan kalau boleh, peralatan tenusu ni, kalau satu store tu adalah store, peralatan tenusu, kalau situ adalah baldi-baldi susu saja, di situlah baldi susu. Jangan kita campurkan dengan, lain. Sebab tu store tenusu ni kita bezakan dengan store peralatan lain, Kalau boleh jangan campur lah. Okey, keselesaan lembu, lemah lembut dalam menguruskan dan mengenali ternakan masa pemerahan tu kena soft lah.
Okey, jangan terlampau tarik terlampau kuat, ternakan tak suka. Kita jangan streskan ternakan sebab kalau ternakan stres, pengeluaran mungkin boleh berkuranganlah. Okey, membersihkan lembu. Okey, berus dan mandikan ternakan. Okey, bersih ambing dan puting susu, keringkan ambing dan puting susu. Ni seperti yang saya cakap tadilah. Okey, kurangkan jangkitan penyakit. Satu kain lap untuk seekor ternakan. Saya cakap tadi, betul tak? Satu kain lap untuk seekor ternakan. Kita dah lap, kita pakai towel lain untuk ternakan yang lain. Jangan kongsi. Okey, kain lap yang kotor diasing dan dibersihkan. Biasanya kalau kita dah gunakan untuk seekor, kita letak tu tempat, dah settle semua kerja susu, kita basuh. Okey. Jangan biarkan susu tumpah di tempat pemerahan. Okey, kalau ada berlaku tumpah apa semua, kita cucilah. Okey, kualiti air, gunakan air berkualiti dan bersih untuk mandikan lembu dan bersihkan bekaslah. Contoh bekas makanan dia, setengah sistem semasa pemerahan tu dia akan letak makanan, bekas makanan kat situlah. So kalau kita nak pakai, pastikan kita cuci pun dengan air yang betul-betul bersihlah. Susu pada setiap puting. Pemberian semua susu kat serikap untuk mengesan menguji kebersihan dan penyakit hepatitis. Okey, kalau boleh setiap seekor tu kita buatlah uji. Memanglah kerjanya remeh. Tak tiap hari kena uji apa semua. Tapi kalau kita tengok ada setengah ladang yang saya pergi melawat, dan saya pergi tengok, kadang-kadang dia tak pakai pun. Tapi sebenarnya it's better sebenarnya kita pakailah. Baik kita tahu dari segi masa ke semasa, yang ternakan kita ni bebas daripada penyakitlah. Okey, pemerahan kelajuan yang perlu setaralah. Kelajuan kita perah tu adalah perlu samalah. Jangan kejap laju, kejap slow. Mungkin ternakan akan terkejut kat situ. Okey, guna teknik yang betul. Okey, jangan gunakan minyak, air atau sabun sebagai pelicin. Biasa orang gunakan air lah. Minyak ni saya tak pernah jumpa lagi. Sabun ada saya jumpa. So that kalau kita dah sepak guna sabun tu dah tentu susu takkan rosak. Ya. Pemerahan mesin, rutin penukaran tiub getah. Lain milking kalau kita gunakan portable milking machine ataupun bucket. Sistem pemerahan tu dia menggunakan tiub getah. Saya cakap tadi cukup waktu, servis dia kita kena tukar-tukar. Sanitasi selepas digunakan, semua peralatan tu kita kena bersih dan sanitasikanlah. Ikut jadual servis yang betul. Buka tangki susu di kawasan yang sejuk. Itu lebih baguslah. Okey, masa pemerahan mulakan pemerahan dengan 30 saat mencuci ambing dan puting. Saya cakap tadi 30 saat tu kita gunakan untuk cuci dan kita beri rangsanganlah. Dan perah dalam masa jangka 5 ke 7 minit. Jangan terlampau lama. Ternakan tak selesa kat situ. Okey. Tip-tip diisi dengan air usan, dicelup pada puting selepas pemerahan. Selepas kita perah apa semua, kita cuci dan kita akan celup dengan air usan lah. Iodin ni terlampau pekat. Air usan ni adalah iodin yang telah dicairkan. Ada je jual air usan ni, jangan risau. Kalau kita nak cairkan iodin untuk jadi air usan pun boleh juga. Tapi mungkin tak, orang panggil dia punya, kita nak dapat kebersihanan tu mungkin kurang lah. Kadang-kadang kita buat tanpa cair. Tapi air usan ni pun kita dah ada company yang dah buat, yang dia dah cairkan untuk jadikan air usan. Okey, susu. Segera menapis susu sebelum masuk ke dalam jar susu. Perah saja terus tapis masuk jar susu. Okey, penyejukan susu. Susu segera dikumpul dalam mesin penyejuk bagi mengelakkan jangkitan. Okey, contoh macam kita pakai mesin. Biasa kalau kita masukkan pakai mesin pala apa semua, memang dia dah masuk dalam satu sistem sejuk lah. Tapi kalau macam kita gunakan panggil perah dalam jumlah yang kecil, mungkin kita tak ada mesin yang besar tu. Kan kita ada, contoh kita ada satu churn saja kan. So kalau boleh, kalau kita contoh kita nak hantar lambat lagi, mana kita boleh letak di satu tempat yang sejuk lah. Okey. Ataupun biasanya kalau macam setengah ladang yang kecil-kecil ni, dia akan buat 2 penghantaran susu lah. Ataupun kalau macam penghantaran PPIT tu jauh, dia akan buat satu penghantaran saja. Biasa dia akan perah pagi. Perah pagi tu susu tu dia akan simpan tempat yang sejuk. Lepas tu
Dia akan perah petang, dia akan hantar susu yang pagi dengan petang tu sekali. Tapi kalau tempat pipa IT tu dekat, biasa selepas perah tu dia akan terus hantar pipa IT. Okey, penggunaan, semula disinfek tidak boleh digunakan lepas semua disinfek yang telah digunakan sebelum ini. Kemudian bahan disinfektan tu sentiasa berubah-ubahlah. Saya cakap tadi dia ada panggil servis pembersihan tu untuk mesin ni dia ada servis harian dia guna bahan apa, bulanan dia apa, mingguan dia apa, Okey, pengeringan dan pembersihan alatan. Alatan dibersih dan dikeringkan itu dah semestinya. Digalakkan menggunakan rak, penggunaan stor yang betul saya cakap tadi. Stor kena berlainan daripada suratan lain dan kena stor betul-betul lah. Rak tu tersusun cern tu dalam rak lah. Dan dia akan membuatkan lebih teratur lah kan. Okey, kalau kita tengok lihat gambar ni. Okey, apa kesalahan dia? Okey, dia menapis susu dan susu tu dimasuk dalam badi plastik Okey, ini adalah panggil, tidak sesuai lah sebenarnya. Mungkin dia yang masa saya ambil gambar ni, eee badi tu telah dicuci dengan berus yang agak kasar so that dia akan meninggalkan kesan lah kat situ. So tidak berapa cantik lah di situ. Susu tu mungkin okey tapi kita kena apa panggil, dari kalau segi SOP-nya tidak kenalah, dari segi kebersihannya tidak kenalah kan di situ. Okey, sekian saja untuk tajuk itu pemeran susu. Satu tajuk yang agak panjang jugalah susu ni. Okey, sekian saja untuk hari ini. InsyaAllah nanti kita akan kupas lagi, kita akan bincangkan lagi tajuk-tajuk yang lain pada masa akan datang. So sekian saja pada saya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.